Semprit klasik. Jom Mokti tunjuk cara. Dan di sini juga Mokti akan kongsikan dengan anda macam mana nak buat semprit klasik ni supaya apabila kita pegang dia tu, dia tidak mudah rapuh ataupun tidak mudah patah. Tapi yang penting apabila kita gigit, dia memang rapuh dan memang gebu di dalam mulut kita tu, memang sedap. Itu yang kita nak kan. Baik, inilah sempritnya. Nampak Mokti patahkan. Okey, dia tidak mudah rapuh tau. Okey. Dan memang dia gebu di dalam. Okey, Mokti cuba tekan, nampak. Dia pro terus. Memang sedap. Okey. Sama-sama kita semak okey bahan apa yang Mokti masuk dalam semprit klasik. Baiklah. Sama-sama dengan Mokti tunjuk cara dan kita sama-sama semak bahan-bahannya. Jom. Sediakan bahan-bahannya: 2 biji kuning telur, 1 penutup esen vanila, 280 gram margarine butter, 130 gram gula icing, 1 gram tepung jagung, 160 gram tepung kastad dan 250 gram tepung gandum. Okey, kita sediakan bahan untuk sapuan pula. Okey, 1 biji telur kuning dan sedikit pewarna kuning. Okey. Dan yang terakhir, chocolate rice. Baik, kita mulakan. Okey, 2 biji telur ni pastikan dibasuh terlebih dahulu. Okey, ni esen vanila yang Mokti akan gunakan. Okey, sediakan bekas lah. Okey, ni macam biasalah Mokti sediakan okey bekas untuk kita okey taruh bahan-bahan tersebut lah. Okey, telur ni Mokti akan pecahkan. Telur ambil yang warna kuning sahaja. Okey, Mokti tapis teruslah sebab nak ambil yang warna kuning saja kan. Okey, Mokti pecahkan. Nampak kuning telur tu. Okey. Masukkan dalam bekas lah. Yang putih telur tu anda boleh masak apa-apalah kan. Kan campur dengan sayur air pun boleh, sedap sebenarnya. Okey, 2 biji telur dah pecahkan. Okey, 2 biji kuning telur. Right. Inilah dia. Kini Mokti guna telur grade C. Okey, sebab tu Mokti letak 2 biji telur. Kalau grade A 1 biji telur pun dah cukup sebenarnya. Okey. Okey, lepas tu kacau dia. Okey, dah sebati tu. Okey, tuang 1 penutup esen vanila ke dalam adunan telur tadi. Okey. Esen vanila ni dia akan mewangikan kita punya biskut lah dan elakkan bau hanyir telur tu. Itu tujuan letak esen vanila sebenarnya. Okey, lepas tu Mokti guna margarine ni lah, jenama butter. Jenama butter ni memang sedap kalau buat biskut lah. Okey, macam biasa Mokti akan letak okey margarine butter dalam tu. Okey, kacau sebati sehingga sebatilah. Margarine butter tadi, telur, esen vanila dan kita akan tambahkan gula icing. Okey, ni gula icing tadi. Right. Masukkan ke semualah. Okey, gula ni Mokti letak tak banyak sangat sebenarnya. Kalau anda nak rasa manis lagi, silakanlah lebihkan. Ni Mokti letak kurangkan sikit. Okey, kacau. Tapi yang Mokti letak gula tu, gula icing ni sebenarnya dah rasa manis dia tu sebenarnya bagi Mokti lah. Dah sesuai lah kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang suka manis kan. Kalau yang suka manis tu silakanlah lebihkanlah. Tak kisah. Okey.
Nampak dia dah adunan macam dah sebati tercampur tu. Okey, dah nampak macam gini kan, likat macam gini ni. Okey, untuk petua juga, kacau dia jangan terlalu lama macam kita nak buat kek tau. Kalau tak, biskut kita akan kembang tau, dah jadi tak cantik. Itu salah satu tip buat biskut. Apa-apa biskut lah. Biskut jangan kacau terlalu lama macam kita buat kek. Okey, masukkan tepung. Okey, tepung custard. Okey, tepung custard tadi. Okey, tepung seeloknya diayak ke semua tepung tu diayak terlebih dahulu ya. Sebenarnya Mak Teh dah ayak tepung ni. Okay, cuma Mak Teh tak tunjuk je. Okey. Seeloknya diayak terlebih dahulu sebab kadang-kadang takut ada sampah ke apa ke dalam tepung tu. Kita tak tahu. Okey, lepas tu masukkan tepung jagung. Okey, kacau. Macam biasalah. Okey, ni Mak Teh guna guna pengacau dia ni kan. Okey, lepas tu Mak Teh akan tukar dengan tangan. Sebenarnya selesa dengan tangan apabila kita buat biskut ni. Okey, lepas tu masukkan tepung gandum lah kan. Okey, tepung gandum. Ni Mak Teh dah ayak ni. Tepung gandum ni Mak Teh dah ayak lah semua. Okey, dia dah melekat kan. Okey, nanti Mak Teh akan gantikan dengan tangan lah. Okey, bersihkan tangan tu sebersih-bersihnya. Okey, lepas tu boleh gaul lah. Okey, gaul menggunakan tangan lagi lagi senang sebenarnya. Okey, balance tepung tadi Mak Teh masukkan ke semua lah. Okey, untuk adunan semprit ni dia macam melekit sikit tau. Jangan risau. Okey, ada yang komen, saya buat melekit lah ke tangan gini-gini. Jangan. Sebenarnya memang dia akan melekit mula-mula kan. Sebab dia memang nak kena adunan yang lembut. Sebab kita akan tekan dia kan. Nak kena adunan yang lembut lah. Kalau kita buat adunan yang keras, macam mana kita nak tekan dia tu? Dia nak keluar daripada acuan tu. Kan? Okey, ni Mak Teh. Okey, dah kaut semua dekat tadi pengacau tu. Okey. Okey, Mak Teh guna tangannya. Dia memang macam ni. Dia melekat macam ni. Dia lembek macam ni. Okey, jangan risau. Memang macam ni adunan untuk semprit. Sebab kita akan guna acuan, kita akan tolak dia kan. Baik, lebih kurang macam ni lah. Nampak? Nanti lama-lama dia apabila kita dah gaul sebati, dia okey lah. Memang dia akan melekat kat tangan sikit. Sebab dia memang adunan yang lembut kan. Macam ni lah untuk semprit klasik. Sebab kita akan guna acuan tu untuk tolak dia. Kalau dia keras, dia memang tak keluar lah. Nampak? Lebih kurang macam ni ya. Okey, lepas tu basuhlah tangan. Okey, lepas tu diamkanlah dalam lebih kurang 10 minit. Macam biasalah Mak Teh kalau buat biskut, Mak Teh akan diamkan selama 10 minit, 15 minit, lebih kurang macam tu lah. Baru Mak Teh canaikan ataupun masukkan dengan dalam acuan tu. Okey ni okey, dah lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Okey, Mak Teh akan bentukkan semprit klasik Mak Teh ni. Sebelum kita nak okey, tekan dia tu. Okey, semprit klasik tu sapukan dulang tu dengan sedikit margarin. Okey, right, ni Mak Teh dah sapu lah. Okey, okey, ni mata acuan lebih kurang macam ni. Lebih kurang kita buat tak okey, tak nanas. Lebih kurang gitulah. Okey, itu mata acuan dia lah Mak Teh guna. Tak kisahlah nak guna yang macam mana. Sebenarnya dia banyak bentuk. Kan dalam satu acuan tu dia banyak bentuk dibagi. Mata dia tu. Okey, acuan yang keluar tu yang kita nak macam mana. Okey, ni okey, kepal-kepal sedikit sebab nak masukkan dalam acuan tu. Okey. Okey, ni contoh yang Mak Teh dah buat tadi. Lebih kurang ginilah acuannya. Okey, tekan, tarik. Okey, tekan tu pastikan jangan bergerak ya. Jangan bergerak ke kiri ke kanan. Kalau tak, semprit kita jadi macam ular lah jadi kan. Nak kena straight, dia keraskan tangan. Nak kena ada tip-tip dia juga tau. Okey. Okey, Mak Teh ulang lagi sekali. Okey, letak kat situ, biar keraskan kat situ. Cuma kita tarik je. Okey. Alright, nampak. Lepas tu kita rapikanlah dia. Yang tepi tu kita rapi, kita potonglah dia biar jadi rapi. Baru nampak cantik semprit klasik kita ni. Okey.
Ini ada contoh Mokti buat. Okey. Dah habis. Okey. Dalam tu terpaksa masuk balik lah. Ni tadi Mokti tak tunjuk. Okey, ni Mokti tunjuk lah untuk cara Mokti masuk dalam acuan dia tu. Okey, masuk je macam biasa. Kepal-kepal tu masuk. Lepas tu tutuplah dengan penutup dia tu. Nampak? Tu penutup dia tu. Okey, tolak je. Okey, depan tu mata acuan tu. Okey, lepas tu pusing. Dalam ni semua Mokti ajar. Itulah. Moga yang masuk ke channel Mokti ni dapat ilmu dan dapat belajar. Step by step dah Mokti kasih. Kalau tak tahu, tak pandai juga nak buat, tak tahulah Mokti. Itulah. Tapi Mokti doakan moga yang masuk ke channel Mokti ni insya-Allah boleh belajar dan boleh buat biskut. Kadang-kadang ada yang buat pun tak jadi kan. Itulah kadang-kadang dalam proses belajar ada lah kan. Kadang-kadang buat ada yang tak jadi. Tapi teruskan usaha insya-Allah. Insya-Allah kalau kita tekun berusaha insya-Allah jadi. Okey, tekan, tarik. Jadilah. Lepas tu nanti kita akan rapikan dia. Lebih kurang macam tu lah. Nampak yang tak cantik tu boleh. Okey, boleh rapikan dia. Jadi dia cantik. Kalau tak nak potong, tolak-tolak je macam tu pun boleh. Okey, jadi dia rapi bentuk dia tu. Alright. Okey. Moga anda faham ya. Okey, last lah. Okey, habiskan. Okey, ni chocolate rush. Okey, chocolate rush ni Mokti akan tabur kat atas semprit tu. Kat sini ada dua cara. Okey, ataupun terus anda tabur je chocolate rush ni kat atas semprit klasik tu, ataupun sapukan dengan sedikit kuning telur. Mokti akan sapukan dengan sedikit kuning telur. Okey, 1 biji telur dan okey sedikit pewarna. Ni salah satu tips untuk semprit klasik kita ni. Dia tidak cepat patah ataupun tidak cepat rapuh apabila kita pegang. Ada setengah buat semprit klasik ni kalau tak tahu cara, dia akan patah. Okey, apabila pegang pun dah nak ambil tu dia dah patah, dah perui gitu. Itulah. Kalau salah teknik dah buat, dia akan jadi macam tu. Okey, ni salah satu tip dia untuk bagi semprit klasik kita ni dia tak mudah patah, iaitu kena sapukan sedikit kuning telur. Tapi kalau tak sapu pun tak ada benda, tak patah mana pun sebenarnya. Tapi untuk jadi dia lebih kuat lah kan, tak mudah patah, sapulah sedikit kuning telur ke semua badan dia tu lah, badan biskut semprit tu. Itu salah satu tip juga sebenarnya. Okey. Ada setengah orang nak tabur terus chocolate rice pun boleh. Okey, tapi Mokti letak telur. Okey, lagi dia nampak menarik dan cantik sebenarnya, dan lagi kuat, jadi dia tak mudah patah. Dan apabila kita gigit, memang dia pro dan lembut di dalam. Itu yang kita nak, pegang tak patah, tapi bila kita gigit dia pro dan memang sedap kat dalam tu, lembut lah. Okey, gebu gitu. Okey, lepas tu Mokti akan letaklah chocolate rush tu. Ni tak kisah ya nak letak chocolate rush. Okey, yang warna-warni macam Mokti ke, ataupun yang coklat saja pun boleh kan, ataupun guna manik urai pun cantik juga sebenarnya. Sesuai kreativiti kita lah nak letak yang macam mana. Okey, alright. Okey, nampak kesemuanya dah Mokti letak chocolate rush tu. Okey, kejap lagi Mokti akan bakar dia. Alright. Ni dah siap, ready untuk bakar. Okey, pastikan masa nak bakar tu, sebelum nak masuk semprit ni, panaskan dulu oven dalam 5 minit. Lebih kurang gitu, 5 minit pun dah boleh. 10 minit tu kalau biskut yang tebal lah. Okey, panaskan dan bakar dalam suhu 160 darjah Celsius selama 10 minit je. Tak perlu lama ya. Lepas tu nak kena pandai adjust ya. Kalau macam dia nak macam dah garing tu, nak kena turunkan sikit suhu dia. Sebab semprit ni dia nipis kan. Dia cepat masak sebenarnya. Okey. Tergantung kepada oven juga. Tapi Mokti guna oven Mokti 160 darjah Celsius, bakar selama 10 minit. Itu pun dah memang cantik, dah masak dah dalamnya. Alhamdulillah, memang sedap. Nampak tak? Okey, Mokti ringkaskan. Inilah hasilnya. Nampak? Okey, dah sejuk. Kita tolak-tolak gitu pun dia dah tanggal daripada dulang tu. Sebab kita dah taruh margarin tadi kan. Okey. Nampak? Lepas tu sejukkan, dah boleh masuk dalam bekas lah. Memang sedap sebenarnya. Mokti suka sebenarnya semprit klasik ni. Dan semprit yang dahlia pun sedap juga sebenarnya. Inilah hasilnya. Okey, nampak? Kita pegang dia tu pun dia macam kuat lah. Dia tak mudah rapuh. Okey.
Tapi apabila gigit dia memang rapuh dan gebu di dalam. Okey, nampak? Cantik kan? Alright. Okey, nampak? Ni testing awak siap lambung-lambung lagi dia memang dia tak patah. Okey. Lepas tu masuklah dalam bekas untuk dihidangkan pada hari raya nanti untuk tetamu yang datang. Masya-Allah kan. Selamat hari raya ni, kita berhari raya dengan semprit klasik by Mok-Teh ni. Itulah. Itulah sedikit perkongsian daripada Mok-Teh. Moga perkongsian biskut semprit klasik Mok-Teh ni bermanfaat untuk anda semua. Mana tahu ada yang baru nak belajar, boleh ikut step by step resipi Mok-Teh kasih ni. InsyaAllah. Jangan derhaka resipi, ikut step by step macam Mok-Teh buat, insyaAllah. Mok-Teh doakan moga yang baru nak belajar tu boleh buat. Itulah. Ataupun ada yang nak buat bisnes, silakan, memang sedap. Itulah. Sampai di sini dulu. Mok-Teh rasa InsyaAllah kalau di lain siaran, InsyaAllah Mok-Teh akan kongsikan dengan resipi ataupun biskut raya Mok-Teh yang lebih menarik lagi. Nampak tak? Mok-Teh patahkan, Mok-Teh cuba tekan. Nampak tak dia pro itu digebu. Itulah yang kita nak, yang terbaik. Nampak? Memang menyelerakan betul. Bye. Sampai di sini dulu. Salam sayang daripada Mok-Teh. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.